Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahniah saya ucapkan kepada anda kerana berjaya melayakkan diri untuk menghadiri sesi temu degil kita pada pagi ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperjelaskan kepada saudara mengenai soalan-soalan yang akan saya ajukan. Terdapat dua kategori soalan di mana kategori pertama ialah berkaitan soalan khusus yang mempunyai 7 soalan utama, manakala kategori kedua ialah berkaitan dengan soalan umum di mana saya akan kemukakan 2 soalan umum kepada saudara. Baiklah, tanpa membuang masa, kita pergi ke kategori soalan khusus iaitu kategori pertama. Soalan pertama, sila perkenalkan diri anda. Okey, terima kasih. Nama saya ialah Ahmad Syahmi bin Ahmadul Masrah dan berumur 22 tahun. Saya berasal dari Jerantut, Pahang Darul Makmur dan status saya adalah mahasiswa bujang. Saya juga merupakan seorang graduan daripada program sejarah UKM. Saya juga merupakan seorang graduan yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Saya merupakan penerima anugerah dekan sebanyak 3 kali berturut-turut iaitu pada SEM 1 hingga SEM 3. Dalam bidang kokurikulum, saya memegang jawatan dan Kelab Persatuan Mahasiswa Pahang iaitu sebagai Ketua Exco Sukan dan Rekreasi. Selain itu, saya juga merupakan seorang pemain badminton yang mewakili universiti. Baiklah, untuk soalan kedua, apakah yang anda lihat dalam diri anda sepanjang tempoh 5 tahun akan datang? Untuk tempoh 5 tahun yang akan datang, saya berharap agar saya berjaya menjawat jawatan sebagai seorang guru. Hal ini kerana seorang guru merupakan cita-cita yang saya impikan sejak dari kecil lagi. Bagi memastikan saya berjaya menjadi seorang guru, saya mestilah melanjutkan pelajaran saya ke peringkat diploma pendidikan. Kerana syarat untuk menjadi seorang guru mestilah mempunyai diploma pendidikan. Oleh itu, saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan saya mencapai cita-cita saya. Untuk soalan ketiga, apakah kekuatan dan kelemahan anda? Untuk kekuatan yang terdapat pada diri saya adalah saya seorang yang mudah untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Hal ini dapat dibuktikan apabila ramai kawan saya mengatakan bahawa mereka selesa untuk berbicara dengan saya walau apa juga keadaan. Kekuatan saya juga adalah sentiasa menurut arahan dan perintah ketika melakukan kerja. Misalnya, semasa saya terlibat dengan dinner college, segala arahan yang diberikan oleh ketua kepada saya lakukan terus tanpa mempersoalkan ia kerana bagi saya, ia merupakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada saya. Mengenai kelemahan saya pula, saya seorang yang mudah cuai dalam melakukan kerja. Oleh itu, bagi mengatasi masalah tersebut, saya akan sentiasa belajar dari kesilapan dan cuba memperbaiki diri saya agar tidak mudah cuai dalam melakukan kerja. Baiklah, bagi soalan keempat, ianya melibatkan mengenai persoalan gaji. Jadi, bagaimanakah tangga gaji yang anda harapkan daripada jabatan kami? Bagi pendapat saya, tangga gaji yang saya harapkan adalah bersesuaian dengan keadaan semasa. Hal ini kerana kehidupan pada masa sekarang sangat mencabar dan dipengaruhi dengan keadaan ekonomi yang sangat tidak menentu. Bagi saya, untuk tangga gaji permulaan yang saya harapkan adalah sama dengan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan iaitu untuk pegawai perkhidmatan pendidikan yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dengan sebanyak RM2000 sebagai permulaan. Baiklah, untuk soalan seterusnya, mengapakah anda patut diambil bekerja di jabatan ini? Sebab saya patut diambil bekerja di syarikat ini adalah kerana saya mempunyai kepakaran dalam bidang ini dan jika saya dipilih, saya akan memberikan komitmen 100% terhadap bidang ini. Komitmen yang saya maksudkan adalah saya akan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saya dan saya akan melakukan ia dengan sempurna. Bukan itu sahaja, saya juga akan menggunakan pengalaman-pengalaman saya yang berkaitan untuk diaplikasikan dalam bidang kerja saya dalam memastikan saya berjaya mencapai tahap kecemerlangan dalam bidang ini. Dan bagi soalan keenam, apakah sumbangan atau inovasi yang boleh anda berikan sekiranya menjawat jawatan yang dipohon? Sumbangan atau inovasi yang boleh saya berikan sekiranya menjawat jawatan tersebut adalah saya akan memberi sumbangan tenaga dan usaha sebanyak 100% terhadap jawatan tersebut. Selain itu, saya juga akan memberikan idea dan fikiran yang mampu memajukan nama syarikat. Di samping itu, komitmen yang penuh akan saya berikan sekiranya menjawat jawatan tersebut. Akhir sekali, saya akan berusaha dengan keras bagi mendapatkan kecemerlangan dalam bidang tersebut dan sekaligus mampu meningkatkan imej jabatan yang saya bekerja. Untuk soalan terakhir bagi kategori soalan pertama iaitu kategori soalan khusus, apakah kepakaran anda selain daripada jawatan yang dipohon?
Kepakaran saya selain daripada jawatan yang diform adalah berkaitan dengan pengurusan program. Hal ini kerana saya sudah terlibat dengan banyak program sama ada besar ataupun tidak. Saya berkata begitu kerana sesebuah jabatan pasti akan melakukan program dan jika jabatan tersebut memilih saya untuk mengendalikan program tersebut, saya akan menggunakan kepakaran dan pengalaman yang saya miliki untuk menjadikan program tersebut. Selain daripada kepakaran dalam mengendalikan program, saya juga mempunyai kepakaran berkaitan dengan penggunaan bahasa di mana saya berkebolehan untuk bertutur dalam bahasa Perancis. Oleh itu, saya berharap dengan kepakaran yang saya miliki ini, saya terpilih untuk menjawat jawatan tersebut. Baiklah, terima kasih saudara. Kita telah pun selesai mengenai soalan jawab berkaitan dengan kategori umum, kategori khusus iaitu kategori pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke kategori kedua di mana saya akan mengemukakan dua soalan umum kepada saudara. Baiklah, soalan pertama. Sekiranya anda ditempatkan untuk bekerja di kawasan pendalaman, apakah reaksi anda? Reaksi saya ialah saya akan menerima pekerjaan tersebut. Hal ini kerana bagi saya seorang yang suka akan kehidupan di kawasan pedalaman. Saya berkata begitu kerana saya sangat suka menikmati kehidupan alam semula jadi yang berkaitan dengan flora dan fauna. Berbeza dengan situasi di bandar di mana suasananya yang bising, sesak dan sibuk akan mengganggu fokus saya untuk melakukan kerja. Oleh sebab itu, saya lebih suka suasana bekerja di pedalaman kerana ia memberi ketenangan dan keindahan kepada diri saya. Oleh itu, sekiranya saya ditempatkan untuk bekerja di kawasan pedalaman, ia tidak menjadi masalah kepada saya, malah saya akan menerimanya dengan hati yang gembira sekali. Untuk soalan yang terakhir, wajarkah seseorang graduan menerima tawaran pekerjaan yang bukan bidang kemahiran mereka? Pada pendapat saya, wajar kerana pada masa kini untuk mencari pekerjaan bukanlah perkara yang mudah. Tambahan pula, bilangan graduan bijak pandai sudah meningkat dan menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan adalah sengit. Mengenai bukan bidang kemahiran mereka, bagi saya ia bukanlah satu alasan kerana kita boleh mempelajari ia dan apabila sudah terbiasa, segala kerja yang melibatkan bidang tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Namun, perkara yang akan menjadi penghalang adalah jika seseorang graduan terlalu memilih pekerjaan dan menyebabkan mereka terus menganggur dalam tempoh masa yang lama. Oleh itu, dengan keadaan ekonomi yang sekarang, graduan tidak seharusnya memilih bidang pekerjaan, sebaliknya mengambil segala peluang jika ditawarkan pekerjaan biarpun bukan daripada bidang kemahiran mereka. Baiklah, terima kasih saudara Syahmi. Dengan ini kita telah pun selesai sesi temubuka kita dan sekiranya ada maklum balas daripada pihak kami akan menghubungi pihak saudara dengan kadar masa yang segera. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih saudara kerana sudi untuk terlibat dalam sesi temubuka kita pada hari ini. Baiklah, okey. Terima kasih.